Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Kita baru 29 ya pagi ni, yang masih ramai lagi belum hadir, belum bangun. Jadi tanpa buang masa, pagi ni kita akan bersama dengan Puan Balkis dari unit Bini Insan akan membuat penerangan tentang majlis perwakilan pelajar dan aktiviti sukan. Okey, Puan Balkis dah ready? Okey, saya dah ready. Boleh kita mula? Okey, saya silakan pagi ini bersama dengan Puan Balkis. Okey, baik. Terima kasih Encik Abang Izham. Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat pagi and good morning. Baik, so pagi ni kita ada berapa orang ya? 24 orang. Okey, baik. Jadi semua boleh dengarkan suara saya? Kalau boleh cuba angkat tangan sikit. Angkat tangan. Okey. Alright. Awesome. Okey. Saya cuma nampak siapa tu? Saiful Nur Iman, Izzat Hakimi. Okey, siapa lagi? 24 orang. Aziz Aiman. Okey, very good. Alright. Ada lagi pertambahan? 25 orang. Okey, baik. Kalau semua okey, saya fikir saya teruskan untuk perkongsian pagi ini. Okey, baik. Jadi untuk permulaan saya lebih suka untuk perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Okey, saya Zulfa Balkis binti Minhad, berada di unit Hal Ehwal Pelajar di bawah unit Bini Insan, dan pagi ini saya nak berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan Majlis Perwakilan Pelajar. Seperti yang saya sedia maklum, sebelum ini anda semua diberi perkongsian berkenaan dengan pelbagai tata cara ataupun format-format lah yang terkandung dalam IKBN dari segi unit rekod dan juga di unit peperiksaan, kerjaya dan sebagainya. Jadi hari ini kita santai-santai. Okey, saya nak berkongsi tentang satu program yang berada di IKBN iaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Kalau sebelum ni anda sekolah mungkin pernah dengar tentang apa tu pengawas ataupun ketua-ketua pelajar. Jadi di IKBN Nusa Tua kita ada mewujudkan satu lagi badan induk iaitu Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi saya fikir semua yang ada pagi ini 24 orang, 25 orang. Okey, pagi ini saya fikir anda semua yang telah berjaya ditawarkan untuk memasuki ke IKTBN Dusun Tua. Jadi belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah. Okey, ada antara yang telah berjaya. Okey, first step, big step yang telah anda lakukan untuk memohon masuk ke IKTBN Dusun Tua. Okey, jadi kebiasaannya untuk perkongsian slot Majlis Perwakilan Pelajar kita ada jawatankuasa MPP itu sendirilah, tapi memandangkan kita dalam satu norma baru, okey. Jadi kita membuat secara online. Jadi bersama saya sahaja pagi ini. Jika sebelum ini kita dibuat di auditorium, kita akan bersama dengan abang-abang MPP kita, kakak-kakak MPP kita semualah. Tapi insya-Allah jika berkesempatan tahun hadapan, pastikan anda datang mendaftar, okey, dan berjumpa dengan semua Majlis Perwakilan Pelajar. Baik. Saya terus dengan saya punya slide. Okey, yang pertama tadi saya dah bagi tahu tentang Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, next. Okey. Alright. Sebelum saya go through terus kepada apa itu MPP, apa itu Majlis Perwakilan Pelajar, saya suka untuk kongsi dengan anda. Ini gambar siapa ni? Semua boleh respon ke? Encik Izam? Boleh respon. Okey, gambar siapa ni? Cuba respon. Okey, cuba open audio anda. Okey, kita kalau boleh kita buat komunikasi dua hala. Okey, saya The Rock. The Rock. Okay. The Rock. Dwayne.
Okey, semua tahu The Rock. Okey, dalam gambar ni apa yang anda Dominic lihat yang sebenarnya? Dominic Toretto. Okey, ada pelbagai nama. Bagus, memang semua kenal lah, betul. Alright. Dalam slide saya ni, apa yang anda lihat? Apa yang boleh anda lihat dekat sini? Dia tengah pegang Siapa boleh lemon. respon? Pegang lemon, okey. Baik Kepala lagi. dia botak. Kepala dia botak, very, very good. Dia lagi hitam. handsome daripada dia. Apa tu? Perah lemon. Dia perah lemon yang tu yang kau nampak kan? Dia pakai baju hitam. Okey, baik. Saya tahu itu antara first, apa orang kata first yang awak nampak. Dia macam Cik Mi. Dia pun hitam kan. Okey, tak apa. Okey, biar saya yang bagi jawapan, boleh? Alright. Boleh. Untuk pagi ni saya sebenarnya nak lihatlah sejauh mana yang anda lihat dekat slide gambar ni, okay? Yang anda lihat biasanya semua orang akan cakap Boleh. botak itu. Tapi yang sebenarnya yang saya nak tekankan adalah apa yang saya cakap dekat situ apa? Rise 2021, it's your wake up call. Okay, anda akan bersama dengan kami di IKB Dusun Tua tahun hadapan, tahun 2021. Jadi saya mengharapkan anda sedar tahun tersebut adalah tahun untuk anda wake up call. Sedarkan diri anda, tahun depan adalah satu langkah besar yang anda akan lakukan. Langkah besar, anda akan datang ke IKTP Dusun Tua. Itu adalah second step anda. Alright, it's your wake up call. Okay, dah lama duduk di rumah. Jadi first step anda telah lakukan dengan terbaik, iaitu mohon masuk ke IKTBN Dusun Tua. Itu adalah first step anda. Jadi saya ucapkan syabas tahniah. Dan second step anda adalah datang ke IKTBN Dusun Tua untuk mendaftar pada bulan Januari nanti. Okay, pastikan janji anda untuk datang ke IKTBN Dusun Tua untuk mendaftar. Alright, okay, itu baik. Ingat, it's your wake up call 2021. Itu adalah tahun anda. Alright, ada ramai lagi yang dekat luar sana yang nak mohon masuk di IKTB Dusun Tua tapi tak berjaya masuk. Alright, jadi anda antara yang sangat bertuah. Anda punya perjalanan telah bermula. It's a big step, it's your wake up call 2021. Alright, so next, time for change. Alright, so daripada anda ketika anda mohon masuk sini, anda dalam level SPM. Jadi anda akan masuk ke IKTB Dusun Tua dalam bidang kemahiran. So saya nak anda semua sedar, ini adalah masa untuk berubah. Alright, lupakan kenangan lepas, lupakan berapa SPM tu, lupakan segala yang anda telah lakukan ketika di sekolah, apa sahaja lupakan. Sekarang adalah masa untuk berubah. Alright, saya pasti adalah membuat perkongsian bersama dengan bekas-bekas pelajar kami, dengan Rizwan, dengan saudara Nick. Jadi saya fikir anda boleh lihat di situ. Okay, aktiviti Dusun Tua, time for change. Yang lepas kita biarkan lepas. Alright, so walking a start a new life is the first step of changing a new life. Ini adalah satu langkah besar yang telah anda berjaya pilih. Anda sendiri yang pilih, okay, untuk masuk membuat satu langkah yang baru. Time for change. Okay, baik. Alright, so saya terus kepada topik kita pagi ini. Alright, MPP ataupun Majlis Perwakilan Pelajar. Di IKTB Dusun Tua, seperti yang saya katakan tadi, kita ada satu benda induk. Jadi kita kalau boleh nak pelajar kita berada sepanjang 2 tahun ataupun sepanjang tempoh pengajian anda satu pengalaman yang seronok. Okey, bukan sekadar pergi kelas dan you balik asrama, you pergi masjid, you pergi dewan makan, tidak. Kita menyediakan satu platform untuk anda rasai kelainan dalam Majlis Perwakilan Pelajar. Alright, macam saya nyatakan dekat sini, you boleh lihat gambar-gambar ni, ini semua adalah kita punya pelajar. Okey, semua pelajar IKTB Dusun Tua sama juga mendaftar untuk datang ke IKB untuk belajar bidang kemahiran. Tetapi pada masa yang sama, IKTB Dusun Tua ataupun Kementerian Pendidikan menyediakan satu platform iaitu Majlis Perwakilan Pelajar untuk anda cabar diri anda untuk menjadi sesuatu yang lain, menjadi seorang yang anda tak terfikir. Alright. Jadi saya kongsikan kita ada tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020. Ini adalah barisan yang terkini yang masih ada di IKTB Dusun Tua untuk tahun 2020
pelbagai jurusan yang kita blend di dalam Badan Induk Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi saya pasti untuk tahun 2021 adalah mereka yang di depan saya ini, siapa tu? Nama saya tak dapat nak lihat pula. Yang saya nampak dekat sini, Aziz Aiman, Razing, Azizi, Syariful Nur Iman, siapa lagi? Kalau dekat bahagian chat kita boleh nampak semua nama. So saya mendoakan anda adalah barisan Majlis Perwakilan Pelajar yang akan bersama dengan saya 2 tahun pengajian anda ataupun sepanjang pengajian anda. Lihat di situ. Ini semua kalau saya boleh bacakan. Okey, Adib, Afi, Anas, Anok, Ashraf, Aziz dan semualah. Okey. Ini saya fikir ini nama sebenar ke nama apa ni? Nama timbangan. Okey, baik. Jadi saya mengharapkan semua anda yang ada dengan saya pagi ini akan datang bulan Januari dan kita akan berjumpa, dan saya yakin kita semua layak untuk ditauliahkan dalam Badan Induk Majlis Perwakilan Pelajar bagi kita mencabar diri untuk menghadapi satu yang baru sepanjang berada di IKTB Nusa Tenggara. Alright, okay. Kalau anda lihat semua Majlis Perwakilan Pelajar, mereka terdiri daripada pelbagai jurusan. Ada semburan cat, ada pemesanan am, ada PJB jentera berat, ada penyelenggaraan industri dan sebagainya. Okay, semua layak. Alright. Okay, saya terus kepada, ini adalah fungsi. Okay, apakah fungsi Majlis Perwakilan Pelajar di dalam IKTB Nusa Tenggara? Adalah sebagai perantara dengan bahagian hal ehwal pelajar berkaitan dengan keadaan dalaman pelajar, tempat tinggal dan pembelajaran. Jadi MPP ini kita boleh katakan sebagai kalau kita boleh jelaskan OBP lah, orang berpengaruh penting. Biasanya Majlis Perwakilan Pelajar dikenali oleh semua pelajar sebagai tempat mereka berhubung, dan MPP sendiri akan mengusulkan segala isu kepada pihak pengurusan. Alright. Dan juga MPP akan bertindak untuk menjalankan aktiviti bersama dengan hal ehwal pelajar, aktiviti yang bersesuaian untuk aktiviti pelajar sepanjang berada di IKTB Nusa Tenggara. Alright. Okay, next. Apakah pula peranan pelajar? Pelajar kebiasaannya mereka akan berhubung dengan MPP untuk memberikan mungkin pandangan, cadangan ataupun melaporkan apa sahaja perkara bagi tujuan penambahbaikan pengurusan di IKTB Nusa Tenggara. Jadi MPP ini akan menyampaikan segala isu-isu pelajar kepada kami di hal ehwal pelajar untuk kita melihat kembali apakah penambahbaikan yang akan kita lakukan bagi memberi manfaat kepada pelajar itu sendiri. Alright, dan bagaimana pula dengan program-program yang MPP akan jalankan bersama dengan hal ehwal pelajar. Jadi kita akan minta untuk pelajar bersama-sama untuk melaksanakan aktiviti yang dirancang dengan tujuan mengisi masa pelajar. Alright, so kita akan minta pandangan pelajar apakah program yang mereka suka. Kebiasaannya pelajar kalau hujung minggu akan suka program berbentuk ekstrim sedikit. Kita akan panjat gunung. Di perundangan ini kita ada pelbagai aktiviti rekreasi, dan mungkin kita juga akan keluar untuk membuat apa-apa saja aktiviti yang difikirkan sesuai. Alright. Sebentar lagi saya akan kongsikan beberapa aktiviti yang pernah kita jalankan sepanjang berada di IKTB Nusa Tenggara. Alright, jadi sepanjang ini adalah proses di mana kita lakukan di IKTB Nusa Tenggara. Jadi saya fikir anda semua insya-Allah layak untuk bersama dengan kami dalam Badan Induk MPP, dan kita akan jalankan satu proses pilihan raya untuk anda rasakan sendiri apakah proses pilihan raya yang akan berlangsung sepanjang di IKTB Nusa Tenggara. Dan kita juga akan buat pelbagai program, apa sahaja program yang dijalankan di peringkat Kementerian Belia dan Sukan. Kebiasaannya
penglibatan itu akan diberikan keutamaan kepada majlis perwakilan pelajar untuk mengikuti apa jua program yang kementerian beliau anjurkan. Itu adalah antara bonus, bonus kepada mereka-mereka yang dicalonkan ataupun ditauliahkan sebagai majlis perwakilan pelajar. Ini antara program KBS, itu adalah kita punya jawatankuasa MPP yang turut serta dalam program tersebut. Dan juga untuk pelajar-pelajar kita juga akan jalankan satu program iaitu majlis pragraduasi. Nanti itu setelah anda tamat nanti, sebelum anda menghabiskan pengajian, kita akan buat majlis untuk menaikkan pelajar. Ini adalah program yang dilaksanakan oleh MPP itu sendiri. So anda akan belajar bagaimana untuk menjalankan program dan sebagainya. Okey, baik. Alright. Okey, ini adalah ketika minggu paradigma. Sepatutnya anda terlibat, tapi dalam senario sekarang ini kita buat secara online. Ini juga MPP juga terlibat untuk bersama-sama dengan jawatankuasa hal ehwal pelajar untuk melaksanakan apa jua program. So di situ anda akan lebih mendapat pengalaman dari segi pelbagai aspek, bukan sekadar belajar di bengkel masing-masing. Baik. Ini pula adalah sukan jurusan. Di Akademi Negeri Sentul kita akan ada sukan jurusan. Juga sama, MPP akan bersama-sama untuk melaksanakan sukan jurusan untuk semua bahagian yang terlibat. Alright. Ini antara aktiviti-aktiviti lah ya, aktiviti-aktiviti yang MPP laksanakan dan terlibat lah. Alright. Itu sedikit saya perkongsian untuk majlis perwakilan pelajar. Jadi ada apa-apa pertanyaan ataupun soalan yang ingin anda ajukan? Ada yang tak faham atau terus nak berminat bersama dengan majlis perwakilan pelajar? Ada apa-apa feedback? Ada berapa orang dah sekarang? 20 berapa tu? Saya tak nampak. Alright. Jadi saya mengharapkan sepanjang anda berada di Akademi Negeri Sentul ataupun sekarang ini anda belum hadir lagi ke Akademi Negeri Sentul. Jadi kita menggambarkan perjalanan anda seiring dengan kapal kertas. Kalau anda berada dengan saya, biasanya saya akan minta anda lipat kapal terbang tu. Tapi tak apa, kita dalam walaupun kita online sekarang, saya cuma nak perkongsian dengan anda bahawa sekarang ini walaupun anda belum lagi datang ke Akademi, tetapi tetapkan momentum anda, tetapkan momentum anda untuk teruskan anda punya langkah pertama untuk bersama dengan Akademi Negeri Sentul hingga ke akhir 2 tahun pengajian. Alright, dan teruskan dengan planning anda di platform Akademi Negeri Sentul. Alright, dan bagi mencapai cita-cita anda. Alright, jadi sekali lagi saya mengucapkan selamat datang ke Akademi Negeri Sentul dan insyaAllah anda adalah bakat dan mahir Malaysia. Alright. Jadi saya fikir itu sahaja perkongsian untuk MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Jadi kita nak open soalan ataupun bagaimana? Ya, ada soalan, boleh kita boleh bagi bertanya. Guhan, tutup mic Guhan. Apa Tuan? Guhan tak jumpa button off ke mic tu. Kalau tak jumpa saya nak tolong. Dekat bawah. Cantik. Nasib baik jumpa.
Aziz, ada soalan? Razin sekali. Okey. Macam mana, ada apa-apa soalan ataupun terus nak suruh saya hold nama anda untuk kita masukkan dalam majlis perwakilan pelajar? Ada? Jadi tuan. Okey, sekarang memang tak ada lah sekarang, tapi saya pasti masuk dalam aktiviti nanti anda akan lihat sendiri. Okey, Puan Fati ada soalan daripada trader Fortan. Mana tu? Berapa ya pelantikan untuk aktiviti baru tu? Mana tu? Apa soalan dia? Sem berapa? Okey. Alright. Untuk pelantikan majlis perwakilan pelajar, setelah anda masuk ke dalam aktiviti Suntua, untuk setelah anda mendaftar, 2 bulan selepas anda mendaftar, kami di Haiwan Pelajar akan membuat pencalonan pelantikan MPP. Alright, so kini kalau anda masuk bulan Januari, dalam bulan Mac, minggu pertama bulan Mac, kita akan membuat pelantikan majlis perwakilan pelajar. Kini dalam bulan Mac macam tu. Okay, so dia punya flow untuk pelantikan tu kita ada pelbagai step, tapi itu tak ada masalah. Yang penting bila anda dengar tentang pelantikan MPP, anda boleh volunteer. Alright, volunteer untuk bersama dengan majlis perwakilan pelajar, dan kita akan melalui bahagian bengkel masing-masing. Kita akan buat edaran di bahagian bengkel masing-masing dan anda boleh bagi nama, kata saya nak volunteer untuk menjadi MPP. Itu sangat bagus. Alright, terjawab soalan siapa tadi? Saiful Nur Iman. Ya. Saiful Nur Iman. Siapa tadi? Trader full. Okay, trader. Okay, trader. Puan anggota MPP ni akan berubah ke setiap semester? Setiap semester, betul. Anggota MPP akan berubah setiap semester kerana setiap semester kita akan ada pelajar yang tamat. Jadi setiap semester kita akan ada pelantikan MPP baru setiap semester. Okey, sebab ikutkan perancangannya kita akan ada pendaftaran pelajar baru 2 kali setahun, Januari dan Julai. Jadi selepas setiap semester tu masuk, bahagian Haiwan Pelajar akan menjalankan pelantikan MPP baru. Begitu. So kita memang akan merancang untuk menambahkan kuantiti dan juga kualiti MPP dari masa ke semasa. Jadi ada peluang untuk anda semua bersama dengan Badan Induk Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, terjawab Syaful Nur Iman. Jangan lupa nanti bulan Mac terus volunteer. Alright? Okay, very good. Ada next question? Aiman. Aiman, MPP tugasnya susah ke? MPP ni tugasnya susah ke? Saya tak nak kata senang dan saya tak nak kata susah. Okey, semua ni bergantung pada diri kita sendiri yang sebenarnya. Saya bagi contoh lah. Contoh anda nak masak nasi. Very simple, okay? Nak masak Maggi lah, okay? Anda suka makan Maggi kan? Okay, very simple. Nak masak Maggi, susah ke senang? Kalau kita dah mula belajar masak Maggi, akan jadi senang. Kalau orang yang tak pernah membuatkan langkah pertama, tak pernah cuba, semua akan kata susahnya, betul tak? Jadi kita kena fikir positif. Kalau kita fikir positif, hasilnya pasti positif. Alright, jadi jangan fikir susah, jangan terus bagi gambaran negatif. Apa jua anda lakukan, macam tadi soalan tentang MPP, saya lebih suka nak beri satu gambaran tentang keseluruhan apa sahaja. Contoh anda nak masuk ke AKBN, jangan fikir susah, fikir oh senang, fikir positif, fikir aku boleh buat. Okay, dan semuanya akan jadi mudah. Fikir positif saja. Kalau nak menjawab pada soalan yang bertanya tadi, semuanya proses pembelajaran tu ada. Jadi di dalam majlis program pelajar, saya sendiri akan bersama dengan MPP. Saya sebagai pengarah penyaras MPP, saya akan bersama-sama dengan anda untuk kita memulakan langkah baru, memulakan pembelajaran. Saya sendiri akan membantu anda untuk menjadi seorang MPP yang berkualiti dan mungkin anda akan berubah daripada SEM 1 itu, anda akan berubah sampai ke SEM 4 seseorang yang lain. Itu adalah pengalaman saya. Semua MPP yang saya bersama setakat ini dah 3 tahun, daripada SEM 1 seorang individu yang berbeza. Akhirnya nanti selepas 2 tahun di semester 4 seorang yang berbeza. Itu yang kita mahukan. Jadi Haziq Aiman, jangan tanya susah ke senang, tapi anda kena fikir apakah cabaran yang akan anda
berhadapan yang mungkin sebelum ini anda tak pernah buat. Okey, mungkin sebelum ini anda tak pernah jadi ketua kelas pun. Tetapi bila anda bersama dengan MPP, pelbagai platform, pelbagai perkara baru yang anda fikir anda tak boleh buat tapi sebenarnya boleh buat. Okey, kena sahut cabaran, kena cabar diri sendiri untuk berbeza. Okey, jadi saya nak minta Aziz Aiman nanti, okey, datang IKBN, tolong volunteer jadi MPP. Okey Aziz Aiman? Alright, so saya harap menjawab persoalan untuk Aziz Aiman. Okey, ada yang lain? Okey. Ada lagi persoalan? Okey, boleh type dekat ruangan chat tu. Yang wanita tak ada ke? Ada wanita? Ada. Saya mengharapkan kita ada wanita yang dapat bersama-sama dengan saya nanti tahun depan, tahun 2021. Okey. Saya memang memerlukan pertambahan untuk majlis perwakilan pelajar di kalangan wanita. Dari titik Filza pada. Alright. Jangan fikir MPP ini ataupun saya pasti semua orang akan dengar je MPP, oh dia fikir aku tak nak lah. Jangan fikir macam tu. Anda kena fikir, okey, nak buat big step masuk ke AKB Anderson Tua. Buat lagi big step yang lain iaitu bersama dengan MPP nak cabar diri. Kita nak jadi sesuatu yang lain. Alright? Kita nak jadi berbeza. Dalam sekelompok apple merah ada satu biji apple hijau. Apple hijau tu yang kita nak jadi kalau boleh. Bukan kalau boleh, memang nak jadi apple hijau. Okey, semua orang apple merah. Kita nak apple hijau. Kita sesuatu yang rare, berbeza. Tak semua orang seperti apple hijau. Begitu. So datang ke IKBN bukan sekadar daripada asrama ke bengkel, ke masjid, ke DM. Hujung minggu balik. No, tukar senario itu, tukar anda punya aktiviti kepada satu yang baru. Okey, bersama dengan majlis perwakilan pelajar akan memberi anda satu pengalaman yang berbeza. Mungkin anda fikir, oh puan sebelum ni saya di sekolah mendengar saya tak pernah jadi ketua kelas. Tak ada masalah. Itu adalah antara ayat-ayat yang saya selalu dengar dengan semua MPP saya selama 3 tahun. Saya tak boleh jadi MPP sebab saya tak pernah jadi ketua kelas. Saya tak pernah pegang jawatan. Tak ada masalah. Di IKT Anderson Tua, Kementerian Pendidikan telah sediakan platform ini untuk anda berubah menjadi seseorang yang baru. Bukan sekadar mahir dalam bidang kemahiran masing-masing tetapi mahir dalam soft skill yang berbeza. Okey, gunakan peluang yang telah ada untuk kita build up diri kita menjadi seorang belia kemahiran yang multi purpose. Okey, ada pelbagai lagi kemahiran dalaman soft skill anda. Alright? Okey. Okey, ada apa-apa lagi persoalan ataupun nak buat perkongsian pun boleh. Kalau ada di kalangan anda semua nak buat perkongsian, tak ada masalah, kita boleh mendengar. Ada apa-apa lagi? Tiada tuan, puan, tiada puan. Tiada. Okey, semua tiada. Dan ni kata insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Itu yang seharusnya positif jangan negatif. Jangan terus fikir negatif, fikir semua positif. Alright, insya-Allah kalau anda nak jadi seseorang yang baru, saya nak mengajak anda nanti tahun hadapan jumpa saya, kata saya jadi MPP. InsyaAllah saya akan bantu anda untuk 2 tahun di IKT Anderson Tua, satu pengalaman yang berbeza. InsyaAllah. Okey. Okey, Razing, join lah MPP. Siapa yang cakap tu? General Ilyas. Okey. Maknanya General Ilyas memang confirm jadi MPP dan diajak Razing. Okey, very good. Saya dah tulisan nama siapa tu? General Ilyas 747. Okey, tu nama betul atau nama tipu saya tak pasti. Saya akan cari awak nanti. Alright. Ada yang lain? Okey, ini ada sedikit perkongsian lah. Saya boleh bersama dengan anda kalau sebelum ini kita di auditorium. Okey, kadang-kadang saya akan bagi aktiviti LDK. Jadi ni first time kita dalam bentuk maya macam ni, virtual Zoom macam ni. Jadi terhad sikit kita punya pergerakan, kita punya connection tu terhad. Alright, macam tu. Jadi ada apa-apa lagi ke? Semuanya okey, baru masuk. Okey, it's okay. Nanti dia boleh ulang tayang kan Cik Izam ya? Pelajar boleh tengok balik video ni. Okey, yang baru masuk tak ada masalah. Boleh
view video saya ni balik untuk mungkin nak dapatkan info apa itu MPP, right? MPP boleh join ramai-ramai ke? Of course boleh join. Boleh join ramai-ramai, tak ada masalah. Okay? Memang boleh. Dia sebenarnya dalam satu perlembagaan MPP ni sendiri ada di tahap-tahap kuantiti sesuatu badan induk tu ada dia punya syarat-syarat. Okey. Tapi kalau anda kata boleh join ramai, memang boleh. Maksimum 30 orang saya perlukan. Maksimum 30 orang ahli jawatan kuasa Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, sekarang ni saya cuma ada boleh lihat dekat gambar tu ada berapa orang je tu? Ada 12 orang sahaja. Jadi saya mengharapkan semua pelajar yang dah berjaya untuk datang ke AKBN tahun hadapan 2021 yang memang anda tahu anda berani bercakap dan ataupun kalau tak berani bercakap pun anda nak berubah kepada seseorang yang berani bercakap. Okey, berani untuk berkomunikasi, nak asah bakat. Okey, dalam MPP semuanya boleh. Alright, okey. Gunakan MPP ni, PFF ini sebagai nak merubah diri anda kepada sesuatu yang lain. Datang AKBN Sentul nak belajar kemahiran. Okey, tetapi dalam masa yang sama anda dapat sesuatu yang baru yang di luar sana tak ada. Alright, yang anda tak berpeluang untuk mencabar diri anda, gunakan PFF MPP di AKBN Sentul. Alright, okey. Memang boleh ramai-ramai, tak ada masalah. Okey, lagi? Nak join MPP puan, siapa tu? Muhammad apa tadi? Muhammad Mazlan. Okey, tahniah Mazlan. Anda antara apple hijau yang saya menanti tahun hadapan. Okey, alright. Jangan lupa jumpa saya Puan Balkis, jangan lupa. Siapa lagi? Okey, jom join. Itu dah. Tak nampak. Oh, nak join ke MPP? Best jadi MPP. Very good. Siapa tu? Harry. Okey, Harry. Very good, awesome. Nak join. Okey, very good. Okey, itu semua adalah positif untuk pagi ni, sangat bagus. Jadi saya harapkan anda terus positif sehingga tahun hadapan Januari. Jangan lupa mendaftar. Jangan tiba-tiba tukar fikiran. Jangan, saya harapkan jangan patah balik. Anda dah buat first step yang sangat besar dengan isi borang online. Dan second step anda adalah datang ke IKTB Dusun Tua untuk mendaftar bersama dengan IKTB Dusun Tua. Alright? Anda adalah bakal-bakal tenaga mahir Malaysia dan juga bakal-bakal MPP 2021. Alright? Ada apa lagi saya tak nampak lah. Nak jumpa, nak join. Okay. Alright. Okay, baik. So saya fikir anda semua dah jelas. Okay, dah jelas apa itu MPP. Okay, dah ada keazaman yang tinggi, dah ada keinginan untuk menjadi seorang yang lebih positif, seorang yang lebih multitasking, multi-purpose. Okay, datang ke IKTB, ingat jangan sekadar untuk belajar tetapi nak merubah diri kepada sesuatu yang lebih baik. Alright. Next kita punya perkongsian untuk pagi ini adalah berkenaan dengan sukan. Alright. Yang baru sahaja bersama dengan saya pagi ini, saya introduce lagi sekali. Saya adalah Puan Zulfa Balkis binti Minhad. Panggil saja Puan Balkis. Jadi pagi ini saya akan teruskan untuk perkongsian bahagian sukan daripada hal ehwal pelajar. Okey, baik. Untuk bahagian sukan, boleh ke kita nak feedback? Minta anda semua tolong feedback dekat ruangan chat tu. Okey. Tulis itu sukan apa yang anda apa nak kata? Anda cenderung kepada sukan mana? Okey. Semua. Saya nak semua kalau boleh balas chat dekat ruangan tu. Okey, jenis sukan apa? Sebab di Akademi Dusun Tua, bahkan haiwan pelajar akan menetapkan seorang pelajar satu sukan. Satu pelajar satu sukan. Okey? Alright. Boleh terus tulis dekat ruangan chat sambil-sambil. Baik.
Saya akan mulakan dengan perkongsian berkenaan dengan IKTB Dusun Tua. Apakah fasiliti yang kita sediakan di sini? Okey, saya fikir semua datang ke Dusun Tua, kita sambil-sambil kita belajar, sambil itu kita perlukan aktiviti outdoor, kita perlukan riadah petang, kita perlukan satu program, satu aktiviti untuk diri kita sendiri berkenaan dengan sukan. Alright, sukan untuk sihatkan badan, mengisi masa lapang anda semua sepanjang di IKTB Dusun Tua. Jadi semua mesti tertanya-tanya apa yang ada di IKB Dusun Tua. Okey, kita ada court badminton, kita ada court bola jaring, kita ada sepak takraw court, kita ada court futsal, pingpong. Pingpong biasanya kita akan main di dalam gym, kita ada gymnasium. Alright, kita akan main dalam gym. Ada court bola tampar yang berhampiran dengan asrama, ada mini stadium dan juga padang bola sepak of course. Alright. Boleh tak kita nak lihat bahagian ruangan chat? Dah ada yang komen ke? Saya nak lihat satu pelajar, satu sukan. Alright. Dalam sukan yang saya sebutkan tadi. Okey, anda boleh type terus. Okey, nama anda kat situ, terus tulis bola sepak ke, bola jaring, pingpong, futsal. Alright. Kenapa saya perlukan anda satu pelajar, satu sukan? Kenapa? Daripada sekarang anda dah plan. So tahun hadapan insya-Allah kita juga akan berjumpa juga untuk bahagian sukan bersama dengan saya. Untuk saya daftarkan anda. Anda di ruangan sukan mana yang anda cenderung kepada dan kita akan pecahkan anda mengikut kumpulan. Alright, untuk kita laksanakan sukan-sukan yang sedia ada di IKTB Dusun Tua. Alright, okay, very good. Hoki kita tak ada dekat sini. Alright. Golf, okay. Golf pun kita tak ada. Lontar peluru, alright. Itu mungkin kita akan pertimbangkan kalau ada permintaan. Tapi buat setakat ini, apa yang saya sebutkan tadi sahajalah. Alright, golf, okay. Golf janganlah ya. Kita memang ada padang. Kita ada bukit, tapi tak sesuai nak main golf. Badminton, pingpong, okey dan sebagainya. Baik, bagus. So maknanya anda kena pasti apakah jenis sukan yang anda cenderung kepada, yang anda minat. Yang anda minat, apa sukan yang anda minat. Okey, jadi tahun hadapan sambil anda datang ke IKB untuk belajar, sambil itu kita akan sediakan satu aktiviti, satu program untuk anda untuk bersukan. Okey, iaitu kita panggil sebagai sukan jurusan. Okey, sukan jurusan ini akan dilaksanakan setahun sekali sahaja. Ia melibatkan keseluruhan bahagian semua bengkel. Kita ada lebih kurang 11 bengkel. Jadi semua anda akan terlibat. Kita akan campurkan anda semua untuk bersukan. Alright. Ada macam tahun lepas, tahun ni kita ada 7 acara yang dipertandingkan. Saya tertinggal satu, termasuk carom. Kita ada carom tambahan, kita ada alatnya. Okey, ini antara sukan yang telah berlangsung untuk tahun ini, tahun 2020. Kita bermula pada bulan Mac hari itu dan sambung kembali ketika semua pelajar telah masuk ke IKBN pada bulan September. Alright, ini kita punya court badminton. Jadi anda boleh bermain untuk riadah petang. Balik bengkel, anda boleh terus planning untuk anda beraktiviti bersama dengan kawan-kawan. Okey, ini di Dewan Besar. Okey, ini adalah mini stadium kita. Alright. Petang-petang biasanya ramai yang main bola dekat sini. Okey. Sambil main, sambil boleh kenal-kenal keseluruhan pelajar. Alright. Ini adalah ketika sukan jurusan pada bulan Mac, acara bola sepak yang pertama kita jalankan. Okey, ini pingpong, ini adalah gymnasium. Dalam gym kita akan main pingpong, kita ada alat-alat lain yang pelajar mengikut arahan masa ke semasa untuk pelajar masuk ke gym untuk menggunakan alatan-alatan yang disediakan. Dan pada bulan Mac hari itu kita jalankan aktiviti pingpong, acara pingpong untuk sukan jurusan. Okey, kita tidak meletakkan satu
jurusan sahaja untuk kita buat grouping, tidak, kita akan campur untuk semua bahagian. Alright, kita buat ni sukan ni ketika ni malam. Alright, so ini adalah kod bola jaring. Okay, anda boleh lihat mana yang belum pernah sampai di IKTBN Dusun Tua. Ini adalah suasana di IKTBN Dusun Tua. Okey, ini adalah kod bola tampar. Alright. Jadi apa yang saya nak tekankan dekat sini berkenaan dengan sukan. Pastikan anda semua macam saya cakapkan tadi, tetapkan satu sukan, satu pelajar. Sambil anda bersukan, sebenarnya di Haiwan Pelajar kita ada satu unit, tapi itu saya tak sentuh lah. Pagi ni ia akan diterangkan dengan lebih lengkap oleh Ketua Cawangan Pengurusan Pelajar nanti berkenaan dengan ARP. Okey, jadi aktiviti sukan yang anda buat setiap petang ni, anda rasa sekadar anda untuk sihat, untuk mengisi masa lapang, sebenarnya anda dapat mengisi platform dalam Anugerah Remaja Perdana. Mungkin ada yang pertama kali dengar. Okey, saya tak nak terangkan banyak lebar, itu akan diterangkan sepenuhnya nanti. So saya cuma nak katakan di sini, dalam anda bersukan dan juga sebentar tadi di peringkat saya terangkan tentang MPP. Jadi MPP itu sendiri anda boleh kaitkan dengan servis kemahiran kemasyarakatan. Okey, aktiviti kemasyarakatan dan juga sukan di bawah rekreasi fizikal. Itu semua adalah komponen di dalam ARP. Jadi sambil anda bersukan, contoh petang 1 jam, anda akan dibekalkan satu buku pasport. So di situ anda boleh catat sukan-sukan anda semua di dalam buku pasport tersebut. Okey, dia ada dia punya prasyarat dia. Jadi setelah anda lengkapkan berapa bilangan jam petang ni anda bersukan, okey, anda bersama dengan MPP membantu apa-apa sahaja aktiviti, okey, anda boleh catat di dalam buku ARP pasport yang disediakan. Okey, saya tahu ada yang terfikir apa pula ARP ni dan apa pula buku pasport. Okey, saya cuma nak sentuh sedikit sahaja. Okey, baik, sukan jurusan. Okey, alright. Seterusnya, apakah aktiviti sukan yang kita ada? Baik, sepanjang berada di IKBN, setelah anda menjalani satu proses program sukan jurusan, sambil itu sebenarnya di pihak Haiwan Pelajar kami melihat kepada potensi mereka yang boleh bermain apa-apa sukan yang dipertandingkan, dan kita akan select untuk dibawa ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu sukan ILKBS Malaysia. Alright, untuk tahun ni kita tak ada. Okey, jadi macam tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya, setiap player yang bertanding di dalam sukan jurusan, kita ada satu platform yang selepas itu, iaitu sukan ILKBS. Sekiranya anda dilihat berkelayakan untuk mewakili IKBN, contoh dalam bidang bola sepak, dalam pingpong, badminton, kita akan ambil anda, akan pilih anda untuk bersama dengan IKTBN Dusun Tua ke peringkat yang lebih tinggi ILKBS, iaitu bersama dengan 12 IKBN yang lain untuk berentap mengikut acara masing-masing. Ini peringkat yang lebih tinggi lah di dalam ILKBS. Okey, jadi daripada sekarang boleh setkan apakah sukan yang anda mahir, di samping anda boleh menjadi wakil kepada IKBN, di samping itu dapat memenuhi kriteria di dalam Anugerah Remaja Perdana. Okey. Alright. Okey, baik. So sukan, saya fikir itu sahaja untuk sukan. Okey, ia lebih kepada fasiliti dan saranan kami sendiri di bahagian Haiwan Pelajar untuk memastikan pelajar-pelajar mempunyai satu sukan, satu pelajar, bagi memastikan anda lebih mengisi masa lapang ataupun memenuhi kriteria-kriteria yang kita ada sediakan, iaitu bawah sukan jurusan, sukan LKBS dan juga dalam Anugerah Remaja Perdana. Kita nak anda penuhkan sepanjang satu hari itu apakah aktiviti yang anda nak lakukan.
Okey, kalau tadi majlis perwakilan pelajar, setiap pagi mereka berada di padang kawat, mereka akan bertugas. Jadi di situ kita ada aktiviti kemasyarakatan, volunteer. Di situ juga diambil kira untuk ditulis dalam buku pasport ARP. Dan kalau anda setiap petang bersukan pun sama, anda boleh tulis dalam buku pasport ARP anda. Alright, so saya fikir itu sahaja perkongsian tentang sukan di IKT Bina Sontua. Dan sebenarnya satu lagi dia ada kaitan dengan majlis perwakilan pelajar. Sebelum ini juga pernah MPP itu sendiri merangka program berbentuk sukan. Jadi secara tidak langsung anda boleh terlibat juga dengan program-program ataupun memberi idea kepada MPP, memberi pandangan kepada MPP, anda nakkan pertandingan apa, nakkan acara ataupun program sukan berbentuk apa, macam itu. So insya-Allah kita di peringkat Haiwan Pelajar bersama dengan Majlis Program Pelajar dan juga Haiwan Pelajar akan merangka apa juga program yang bersesuaian. Fokusnya untuk sukan ni lah. Alright. So ada soalan? Tiada tuan, tiada. Ada, setelah Ustaz ada Sokmo. Ada tak chat? Ada yang malu nak bercakap ke boleh tulis? Puan, sepak takraw ada kan? Sepak takraw ada. Tadi saya sudah sebut tadi, sepak takraw ada, gambar tak ada ya. Okey, sepak takraw memang ada. Okey, baru-baru ni pun sebelum kita bulan berapa ya? Bulan 10 hari tu. Kita jalankan sepak takraw sampai dah final, dah habis. So takraw memang kita ada kod dia, ada 3 kod sepak takraw. So memang boleh main dekat petang, tak ada masalah. Okay. Okay, terima kasih. Alright, yang Baik puan. okay. Yang suka main badminton, kena bawa lah badminton masing-masing. Alright, bawa siap-siap nanti datang sini bulan Januari, bawa raket tu. Okay, badminton, bulu tangkis, ya kita sediakan bulu tangkis, tak ada masalah. Okay, bulu tangkis kita ada di dalam simpanan. Ada, saya akan sharing dengan pelajar insya-Allah. Okay, jangan risau, sepanjang berada di IKT Bina Sontua, kita ada, macam saya sendiri pegawai sukan yang menguruskan, yang membantu berkenaan dengan sukan. Sekiranya ada pelajar yang memerlukan peralatan, contoh nak bola tampar, tak ada masalah, boleh beritahu kepada MPP ataupun beritahu kepada saya sendiri nak gunakan barang. So kita ada buku inventory, keluar masuk barang lah, itu macam biasa, tak ada masalah, boleh. Okey, raket, kenapa dengan raket? Badminton, oh raket nak sedia, oh tak ada. Alright, itu raket adalah seni yang berhad, sila bawa nanti pada bulan Januari, jangan lupa. Alright. Ada lagi? Ya ada. Puan kalau Tiada puan. boleh ke main mana-mana sukan ke main satu je? Maksudnya main apa tu? Untuk apa? Sukan jurusan ke ataupun riadah petang atau macam mana? Hari ada petang. Terserah anda nak main macam-macam boleh. Riadah petang adalah anda sendirilah untuk aktiviti setiap petang. Apa sahaja boleh je main apa-apa yang ada disediakan. Alright? Okay, terima kasih. Okey, sama. Ada yang lain? Tak ada. Bola takraw disediakan ke tuan? Puan? Ya, bola takraw disediakan semua alatan semua alatan kita sediakan. Kecuali itulah tadi raket tu kan tak ada. Tapi yang lain semua kita sediakan. Bola tampar, bola takraw, bola jaring, bola futsal, jaring dia apa semua kita sediakan lah, tak ada masalah. Right? Baik. Puan nak tanya waktu sukan tu macam mana? Waktu sukan adalah pada waktu petang sehingga jam 6.30. Sebab pada anda kena bersedia untuk aktiviti yang seterusnya lah pada sebelah petang, pada maghrib tu anda kena prepare untuk anda punya persiapan. So kita memang galakkan sekadar jam 6.30 apabila dah stop, okay, kembali ke bilik masing-masing lah untuk preparation ke masjid macam tu.
Okey, Okey, kayaknya jelas, Puan. Terima kasih. habis bengkel, okey. Dalam pukul 5 lebih tu dah boleh dah anda nak beriadah petang, tak ada masalah. Sebab anda pun Okey, nanti jelas, Puan. habis 6.30 nak makan, nak prepare untuk maghrib dan sebagainya. So better kita akan cut awal lah. Okey, baik. Malam ada aktiviti apa je? Maksudnya apa tu Aziz Aiman? Aziz Aiman ada ke on speaker, on audio? Malam kita tak galak. Kalau anda bertanya tentang nak bersukan malam, kita tak galakkan. Kita pun tidak untuk malam kita akan keluarkan arahan sekiranya boleh ataupun tidak. Tapi sekarang ini memang arahannya kekal lah, memang tidak ada sukan malam. Okey, selepas anda habis di masjid pada selepas Isyak itu, anda akan kembali ke asrama masing-masing lah. Alright. Riadah petang sahaja. Yang anda nampak gambar malam ni adalah berkenaan dengan sukan jurusan. Okey, sukan jurusan memang akan ada malam. Alright. Untuk sukan jurusan sahaja dibenarkan. Right. Ada apa lagi? Pada waktu malam boleh main gym ke? Tak boleh. Kita jawapan dia. Okey, Ashraf JDT. Okey. Sekarang memang anda rasa semua anda nak buat. Nanti anda dah masuk sini, kita kena planning untuk diri kita. Siang kita nak belajar di bengkel, so petang dah beriadah. Jadi malam kalau boleh anda perlu rehatkan diri untuk perjalanan keesokannya. Alright, so jangan kita terlalu mengisi masa tu penuh dengan pelbagai aktiviti. Kita kena ada aktiviti, kena ada waktu rehat untuk diri sendiri juga. Alright, tapi malam memang tidak dibenarkan setakat ini. Malam ada Ada aktiviti apa tu? apa ke apa? Aktiviti apa tu? Saya tak faham. Macam contoh ada ceramah ke apa ke? Oh, ceramah. Okey, baik. Untuk malam sebenarnya selepas saja jam daripada maghrib hingga ke Isyak, anda akan berada di masjid. Jadi di masjid itu sendiri memang disediakan topik-topik ataupun ceramah, betul ya? Untuk okey, untuk aktiviti malam kebiasaannya ceramah di masjid memang ada. Okey, semua tu akan dihebahkan kepada pelajar dari masa ke semasa lah. Alright. Jelas siapa yang bertanya tadi tu? Jelas, Okay, ada apa lagi? Alright. Jelas Tuan, jelas. Apa tu? Harry, dia kata apa? Selalu main gym waktu malam. Macam mana tu? Macam mana tu? Awak nak saya jawab ke awak yang jawab sendiri? Okey, jadi apabila anda masuk ke IKT Venezuela Tour, saya mengharapkan anda semua kita mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Okey? Kebiasaan tu kita boleh ubah. Memang anda kata anda dah biasa main gym waktu malam. Tak ada masalah. Tapi apabila anda datang ke IKT Venezuela Tour, kita kena mengikut peraturan yang telah ditetapkan. Malam kalau kata tidak dibenarkan, just follow. Okay, follow the flow. Senang saja. Alright, okay Harry? Boleh Harry ya? Okay? Okay, baik. Okay, untuk pelajar wanita. Tak ada pelajar wanita yang respon dekat chat tu. Fiza, Cik Siti, mana dia? Suara ni. Alright. Okay, pelajar wanita anda jangan takut, jangan segan walaupun kita punya chat ni penuh dengan pelajar lelaki. Tak apa, munculkan diri anda. Alright, munculkan diri. Rasa Cik Siti ni dia. Cik Siti. Cik Siti biasa. Tu Cik Siti. Ya. Alright, Cik Siti. Biasa dia dalam kereta, Fiza ni, Cik Odi. Kerja ni tak ada kat dia. Okay. Nyak dan sunyi dia. Fiza, Cik Siti. Fiza dia macam Cik Siti. Okey. Puan baru dia tengok awak ni. Cik Siti, apa acara sukan yang anda nak fokus dan tidak masuk IKB Industri Tour? Okay? Boleh bersama dengan saya juga sukan. Kita nak ke sukan bola jaring mewakili IKBN Cik Siti, boleh
dengan Fiza. Siapa tu? Mira Fiza ke? Bukan Siti nak tukul besi. Cik Siti. Apa benda tu? Takutlah baby. Saya suka tukul besi. Ada tak? Awak nak buat apa tukul besi tu? Saya dah bimbang dah ni. Dia nak pukul banyak orang je. Oh. Nak- Cuba Dia nak buka Cik air. Siti, tunjukkan muka anda sebenar. Tukar besi. Apa? Tengok gaya ni Cik Siti tu. Betul Cik Siti macam pembunuh. Tukar besi tu. Sukan cik, sukan apa tu Cik Siti? Sukan tukul besi. Ball. Cuba awak tunjukkan muka awak sebenar. Siti bagi ni Pak Abang nak tengok awak. Cik Am dan Cik ni dah tengok dah. Okey. Pak bagi nak tengok ni. Okey, kalau kita lihat tadi acara wanita yang kita nampak tadi bola jaring. Cik Siti, Cik Kuala, itu tak ditudung dah tu. Kejap Cik Tuala, baiklah Cik Tuala ya. Tuala, ambillah tudung. Mana tudung show tu? Dia dari mula tu tak tudung tak boleh letak ni. Okey Cik Siti, kena prepare daripada sekarang. Tudung-tudung tu dah asingkan. Bulan Januari datang sini, okey? Alright. Memang untuk acara wanita kita lihat ada bola jaring. Tapi sebenarnya ada lagi acara yang lain pun boleh join. Okey, yang bersesuaian. Janganlah ambil takraw, okey? Saya risau. Ambil yang lain. Bola tampar ada, bola jaring dan juga ada apa badminton, pingpong, macam tu. Okey? Dekat sini biasa kalau sukan pingpong, baru-baru ni kita punya Johan adalah jurusan PPUD. Okey, PPU lah penyelenggaraan penyejuk bekuan. Penyejuk bekuan. Ada sini jurusan yang akan datang mendaftar dalam jurusan PPU. Okey. Volleyball ada tak? Ada Tarmizi. Okey, volleyball ada. Baru-baru ni volleyball Johan oleh PPU juga, nampak? PPU very strong. Ada ke geng-geng PPU dalam ni? Tolong up sikit. Tak ada. Alamak. Tak ada. Puan, tak Oh, ada. baru nak bagi panas jurusan lain ni. Alright. Waktu malam apa yang dibenarkan? Waktu malam aktiviti apa? Kan saya dah cakapkan tadi, di sini peraturan yang ditetapkan malam kita tidak ada bersukan. Okey, selepas aktiviti di masjid pada malam tu akan terus ke asrama lah. Alright. Kita buat ada sukan antara jurusan itu je. Kalau sukan antara jurusan macam dalam gambar sekarang ni, ni sukan malam dekat gym. Memang dibenarkan. Saya sendiri yang memohon untuk dijalankan pada waktu malam sebab kita ada banyak acara macam tu. Kadang-kadang player yang sama, so kita akan buat malam untuk satu-satu acara. Untuk riadah petang sahaja. Itu adalah ketetapan di IKTVN Dusun Tua. Oh, okey faham. Okey, beres. Alright. Ada apa lagi persoalan? Satu lagi 5 minit lagi. Batu Seremban. Siapa tu? Hazim. Oh, nak kena baling batu. Hazim ni kan kena baling batu. Oh, sukan tradisional. Okey, insya-Allah itu juga antara cadangan. Okey Hazim, nanti datang sini tahun 2020-2021. Okey, jadi tim saya dalam MPP kita boleh plan untuk sukan tradisional. Okey, Batu Seremban. Tak ada masalah. Alright. Buat aktiviti malam kebudayaan puan. Malam kebudayaan pun boleh. Siapa yang cakap ni? Siapa yang cakap ni? Anas. Tunjukkan ni. Anas, okey Anas. Anas jurusan apa ni? Awak akan masuk. Anas strong. Apa tu? Anas jurusan apa akan masuk sini nanti? SAP 03. SAP. Alright, baik. Saya dah take note dah nama anda. Okey, saya akan cari awak, kita akan plan. Yang penting volunteer sebagai MPP dahulu. Alright. Apa tadi? Kebudayaan. Okey, tak ada masalah. Kita memang perlukanlah kita perlukan pelajar-pelajar yang aktif, yang ada idea untuk aktiviti pelajar. Alright, baru kita seronok sambil belajar, sambil berprogram. Okey, penuhkan kita punya pengalaman dalam aktiviti Dusun Tua dengan pelbagai aktiviti. Alright. Jadi tukang azan boleh ke?
Tukang azan boleh sangat, kita ada dalam MPP, kita ada biro kerohanian. Okey, besok ke anda akan bersama dengan bahagian kerohanian dengan Ustaz Helmi. InsyaAllah di situ anda boleh boleh ajukan soalan. Alhamdulillah tu siap masjid. Oh jangan. Sejuk berat sikit. Okey. Dekat sini pun kita ada AJK Masjid. Apa pun nanti akan bersama-sama dengan bahagian masjid lah untuk dia punya perancangan, dia punya tugasan. Boleh, tak ada masalah, sangat bagus. Apabila kalau anda datang sini, anda terus volunteer nak azan kan? Okey, itu juga boleh anda masukkan dalam anda punya anugerah remaja perdana bahagian khidmat masyarakat. Okey, anda boleh masukkan. Suruh pegawai job situ, sah tak anda volunteer untuk azan? Boleh, macam tu. Very good. Okey. Apa sahaja yang anda buat dalam akidah semua boleh dicatatkan dalam buku anugerah. Okey? Okey, baik. Ada apa-apa lagi soalan yang berkaitan? Cik Siti, Cik Siti. Tiada puan. Okey, tiada. Dah lemah dah suara tu. Alright? Tiada puan, tiada puan. Nak cari nas. Apa tu? Tahun depan berapa ramai yang ambil jurusan PPU? Ini dah topik dah ni. Itu anda patut anda kan tanya pada unit rekod. Saya tak ada data tu. Sebab ini dah unit sukan. Itu di masa awal minggu kan, betul? Masa 1 hari bulan, 2 hari bulan, hari tu dengan Puan Sadatul, dengan Cik Akmal. Ketika itu sepatutnya anda boleh ajukan soalan. Okey, tak apa. So itu saya pending lah ya Ashraf. Okey. So saya fikir apa ni? So saya fikir itu sahaja. Apa lagi ni? Okey dah selesai. So saya fikir itu sahaja perkongsian berkaitan dengan unit sukan hari ini. Baik. So terima kasih kepada semua yang setia menanti bersama saya daripada jam 9 lebih tadi. Okey, berkenaan dengan MPP dan sukan. So saya harap anda semua yang ada bersama saya pagi ni datang tahun depan, jangan tak datang. Alright. Okey, bersama dengan saya tahun hadapan tahun 2021, big step untuk anda. Pastikan anda buat second step yang seterusnya untuk datang mendaftar. Alright, so itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih puan.